Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di dalam rancangan Jom Tanya Bonda B. Alright, saya perkenalkan diri dulu. Saya Bonda B dari Iman Kindi Enrichment Center. Kepakaran kami ialah membantu ibu-ibu yang sibuk, ibu-ibu yang risau, yang stres, anak-anak belum boleh membaca walaupun dah nak masuk sekolah rendah, dengan membantu anak-anak anda membaca seawal umur 4 tahun. Alhamdulillah, syukur sangat, walaupun PKP yang telah berlanjutan ini, kami masih guru-guru kami masih committed dalam menjalankan PDPR. Maksudnya PDPR adalah pengajaran dan pembelajaran di rumah. Masya Allah, anak-anak juga sangat-sangat baik, dan kerjasama dari ibu bapa yang sangat-sangat baik. So kami dari Iman Kindi nak ucapkan berbanyak terima kasih kepada para ibu bapa yang sungguh committed dan berikan kerjasama yang sangat baik terhadap guru-guru dan pihak tadika lah. Alright, Alhamdulillah, dan kita semakin gembira melihat perkembangan anak-anak dalam membaca khususnya, dan juga dalam pembelajaran lain lah secara umumnya. Alright, jadi hari ni seperti biasa kita nak tunjukkan Iman Kids result anak-anak Iman Kindi yang Alhamdulillah sudah boleh membaca. Alhamdulillah, walaupun sekolah tutup kan, walaupun PKP, masih menunjukkan progres yang sangat-sangat baik daripada anak-anak ini. Alright, jadi saya hari ini kita nak kongsikan seorang pelajar kami, iaitu Nur Khaila. Nur Khaila ini berumur 5 tahun. Baru sahaja masuk ke Iman Kindi Puncak Alam pada awal tahun baru ni. Tapi Masya Allah, maksudnya walaupun dia baru masuk awal tahun, tapi Masya Allah, progres yang sangat-sangat baik daripada Nur Khaila. Alhamdulillah, sekarang sudah boleh membaca dengan baik, dan juga banyak sangat improvement yang lainnya dalam aspek-aspek yang lain. Dalam pembelajaran sangat-sangat ialah anak yang sangat baik kan, boleh mengikut segala PDP yang dijalankan. Alright, so jom kita nak tengok Nur Khaila. Alright, Nur Khaila, ini dia Nur Khaila. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Khaila Elisa binti Azafizi. Saya umur 5 tahun. Saya baca buku ekstra 6 dan 7. Tengok saya baca. Angah punya makanan itu lama-lama pesan ayah kepada punya Angah, ya ayah. Angah akan punya lama-lama makanan mudah yang disuka lama-lama mudah hadam tambah ayah lagi
Ya, Alhamdulillah, Masya Allah. Sungguh lancar sekali bacaannya. Baru 5 tahun, tuan-tuan perempuan, Masya Allah, Alhamdulillah. Tahniah Nur Khaila dan juga tahniah kepada guru Nur Khaila yang sangat-sangat committed dan juga ibu bapa Nur Khaila yang sangat-sangat kooperatif dengan pihak tadika dalam memastikan pendidikan Nur Khaila berjalan dengan sangat-sangat baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada ibu bapa Nur Khaila kerana berkongsi video Nur Khaila membaca tadi. Masya Allah, awesome kan? Baru 5 tahun dah boleh membaca dengan sangat-sangat baik, sangat-sangat lancar, Masya Allah. Alhamdulillah, insya Allah selepas ini bolehlah Nur Khaila pergi ke peringkat seterusnya. Maksudnya kita boleh bantu dia untuk mengeja dan seterusnya boleh membuat karangan pendek. Target kita 6 tahun insya-Allah boleh buat karangan pendek sebelum masuk ke sekolah rendah. Alright. So bila masuk sekolah rendah insya-Allah dah tak ada masalah. Banyak subjek yang perlu dipelajari, insya-Allah membantu memudahkan Nur Khaila untuk menerima mempelajari subjek-subjek yang lain waktu di sekolah rendah nanti. Alright. So all the best Nur Khaila, alhamdulillah. Alright, jadi saya nak beritahu kepada ibu bapa di luar sana yang mencari-cari tempat untuk memasukkan anak-anak ke sekolah tadika pada tahun 2022. Alright, so kita nak umumkan yang kita bakal lancarkan satu kempen. Kita bakal lancarkan satu kempen. Nama kempen dia kempen daftar awal jimat banyak #berbaloi-baloi. Kempen daftar awal jimat banyak #baloi-baloi yang kita akan lancarkan pada 1 Julai. 1 Julai nanti insya-Allah. Rebut peluang ini untuk dapatkan penjimatan lah untuk daftarkan anak untuk tahun 2022 nanti. Jika anda perlukan bantuan kami, nak tanya lebih lanjut, boleh tekan link kat bawah ni yang dekat dalam kita punya komen ni. Klik kat situ, ada boleh tanya kami ataupun boleh join kita punya Telegram group untuk dapatkan lebih banyak info. Alright. Okay, so jadi tunggu, stay tune untuk kita punya apa yang kita nak tawarkan dalam kempen ni. InsyaAllah esok kita akan beritahu lebih lanjut akan kita punya kempen lah. Alright, so jom hari ni kita nak kongsikan berkenaan ini dia. Kita nak kongsikan tajuk hari ni iaitu peluk anak anda, impak positif terhadap 5 impak positif terhadap anak. Okay, so kuasa pelukan hari ni kita nak kongsi, kita nak ceritakan kuasa pelukan. So kenapa kita perlu peluk anak kita, kenapa kita kena, apa kebaikan dia, science behind it, daripada pelukan ni. The power of peluk, kuasa pelukan. Jom kita tengok apa sebenarnya yang berlaku bila kita peluk anak kita. Alright. Satu, sebenarnya kuasa pelukan ni dia boleh menjadikan anak kita ni bijak. Daripada baby kita peluk dia kan. Sebenarnya daripada baby, bila baby ni membesar, sense pertama, maksudnya dia punya deria yang pertama yang develop ialah sentuhan. Sentuhan. Jadi sebab itulah daripada baby kita digalakkan untuk urut anak ni. Kita sapukan kat badan dia minyak, baby oil kan. Kita urut dia, kita peluk dia untuk dia rasa safe kan. Jadi sebenarnya as dia grow pun, walaupun dia umur toddler ataupun umur peringkat awal kanak-kanak umur 4-5 tahun, pelukan ini sebenarnya boleh develop, stimulate dia punya brain dia. Boleh stimulate brain dia. Jadi boleh membantu anak ini punya brain development. Ada satu kajian dibuat untuk anak-anak yatim tau. Anak-anak yang tak ada ibu bapa dekat rumah anak yatim, dia buat kajian brain development assessment lah untuk anak-anak ni. Anak-anak ni dia ada macam kekurangan
macam dia ada something lacking lah dalam dia punya development tau, otak dia. Lepas tu mereka buat kajian, mereka peluk anak ni 20 minutes je. Setiap hari 20 minutes selama 10 minggu. Setiap hari mereka peluk 20 minit dia peluk mereka, peluk 20 minit setiap hari selama 10 minggu. Akhirnya memang skor anak-anak ni melonjak tinggi untuk brain development assessment tu. Kan? Jadi ada sesuatu yang sangat hebat lah sebenarnya bila kita peluk anak kita ni. Right? Okay, so kita kena rajin peluk anak kita. Walaupun ada orang kata jangan peluk selalu, nanti manja anak ni. Betul ke macam tu? Betul ke anak ni boleh manja lebih-lebih kalau asyik peluk je kan? Betul ke? Sebenarnya manja ni banyak faktor lah sebenarnya. Bukan sahaja peluk, tapi manja ni bila kita memberikan segala apa yang dia nak. Maksudnya berlebihan dalam memenuhi dia punya kehendak ni, itu sebenarnya akan membuatkan dia manja terlebih-lebih. Bukan peluk ni, tapi maksudnya dia nak apa semua kita bagi. Dia nak itu bagi, ni bagi. Maksudnya kita tak disiplinkan dia, tak didik dia untuk lebih mendengar kata kita contohnya. So dia akan jadi sangat manja, dan itu sebenarnya tidak bagus. Tapi pelukan ni sebenarnya walaupun kita disiplinkan dia, kita peluk dia akan lebih membantu dari segi overall development dia. Lebih bagus sebenarnya. Alright. So selain menjadikan dia bijak, nombor 2, apakah impak seterusnya? Iaitu impak seterusnya dengan pelukan menjadikan anak ini sihat. Peluk ni boleh membuatkan anak kita sihat. Macam mana boleh jadikan anak kita sihat ni? Sebab bila kita peluk anak kita, ada satu hormon ni akan terrilis. Iaitu hormon oksitosin nama dia. Oksitosin. Apakah hormon oksitosin ini buat? Apa yang dia buat? Hormon oksitosin ini akan membuatkan kita rasa kita punya trust meningkat, kita punya rasa selamat tu meningkat, kita punya rasa love, kesayang tu meningkat. Dia akan, oksitosin ni akan membebaskan hormon percaya, hormon selamat, hormon gembira lah, hormon kasih sayang. Jadi bila hormon ni keluar, dia akan stimulate hormon pembesaran dalam badan kita. Orang kata growth hormone. Maksudnya hormon pembesaran dalam badan kita, dia akan stimulate hormon tu pula. So kita anak-anak akan lebih sihat, tak mudah kena penyakit bila kita selalu peluk dia kan, buatkan dia rasa macam safe, rasa selamat. Sebenarnya anak kita ni boleh kita bantu dia untuk lebih sihat dengan cara kita peluk dia. Peluk selalu kan. Alright, so seterusnya ialah ini dia. Alright, seterusnya memeluk ini boleh menghentikan tantrum. Maksudnya bukan sahaja bagus untuk brain development, untuk physical growth dia, untuk pembesaran dia, tapi sebenarnya dia boleh menenangkan anak ini. Menenangkan anak ini, okey? So maksudnya dia akan juga membuatkan emosi anak ni tenteram lah. Okey? Sebab bila anak-anak ini dia tantrum, macam kita, macam orang dewasa pun, kita akan tiba-tiba macam stres, dan kita nak tiba-tiba macam nak marah kan, nak mengamuk kan. Sama juga macam anak kita kan, kadang dia macam ada benda yang dia stres, ada benda yang dia risaukan, dia takut ke apa ke, dia tiba-tiba marahkan ke, kadang dia akan tantrum, dan bila kita peluk dia, dia akan membantu menenangkan anak ini. Sebab kadang-kadang di peringkat awal kanak-kanak ni dia tak pandai nak control dia punya emotion dia. Dia akan cepat macam mengamuk, tak tentu hala, tak tentu pasal kan. Sebab dia tak pandai lagi nak control emosi dia. Jadi dengan peluk, insya-Allah boleh membantu emosi dia, menenangkan emosi dia. Itulah kuasa pelukan. Okey? Alright. Apakah yang seterusnya? Seterusnya kita nak tengok apa lagi yang keempat.
keempat iaitu keempat, ini dia keempat. Alright. Boleh meninggikan daya tahan anak. Daya tahan saya dah pernah kongsikan sebelum ni, tajuk resilient, tajuk daya tahan. Jadi macam mana anak ini boleh jadi tinggi daya tahan dia ni dengan pelukan ni? Sebab bila kita peluk dia, bila anak-anak ni dia stres kan, dia tertekan, dia ada pressure, dia stres, akan ada hormon adrenalin and cortisol yang akan diriliskan, yang dia akan dirembeskan. Hormon-hormon ni akan membuatkan dia stres. Dan bahaya untuk anak-anak. Alright. So bila benda ni bahaya, bila benda hormon ni diriliskan, dia akan efek secara mental dan body anak-anak ini. Jadi sangat-sangat bahaya bila kita peluk anak ni, bila hormon oksitosin ni kita peluk, lepas tu keluarlah hormon oksitosin ini, jadi dia akan lowerkan level of stress hormon ni. Maksudnya hormon stres ni dia akan dikurangkan bila kita peluk dia, sebabkan hormon oksitosin ni yang menurunkan hormon stres itu tadi. So dia membantu anak ni berdaya tahan untuk tidak membahayakan kesihatan dia lah. Kalau maksudnya bila teruk sangat stres dia akan berlaku keadaan yang lebih bahaya, itu akan merosakkan dia punya brain dan emosi dia. Na'udzubillah, boleh dapat anxiety, depression, na'udzubillah. Jadi kita nak bantu anak ini dengan kita peluk mereka. Alright. Dan last but not least ialah ini dia, menguatkan ikatan ibu bapa dengan anak. Alright. Jadi kita nak nurture ni, kita nak bina hubungan yang baik kan. Kita nak anak kita percayakan kita, nak kurangkan ketakutan mereka, nak kuatkan kita punya hubungan anak. So anak percaya kita, anak lebih sayang kita. Bila kita cakap, anak mudah dengar kita. Bila kita nak disiplinkan dia pun mudah, insya-Allah. Jadi sangat-sangat penting untuk kita develop satu ikatan yang sangat-sangat istimewa ini melalui pelukan, kan. Jadi janganlah kita lokek dengan pelukan, kan. Alright. So ini adalah perkara yang sebenarnya mudah je untuk kita buat, tapi kadang-kadang mungkin kita sibuk, mungkin ada anak-anak lain yang kita nak perlu layan, ada yang kekurangan pelukan ke, mungkin kita boleh muhasabah balik untuk kita buat lebih baik, kan, untuk kita bantu anak kita dengan lebih baik, insya-Allah. Alright. Okay, so jika anda dapat sesuatu, jika perkongsian saya ini membantu anda, apa kata bantu saya untuk tekan button share, sharekan ke 10 group, tagkan kawan-kawan anda dekat komen ni supaya lebih ramai yang dapat manfaat daripada perkongsian saya hari ini, insya-Allah. Alright. Okay, so itu sahaja daripada saya. Wallahu a'lam bishawab. Alright, jumpa lagi kita di siaran yang perkongsian yang seterusnya, insya-Allah. Saya Bonda B, Iman Kindi, Nurturing Future Leaders. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.